yang seajar sebelum ni. Tapi memang dia tak ada kat sini Dia tak ada kat buku teks korang. Ni yang saya tunjuk ni kan. Memang tak ada. Tapi seperlu ajar kat korang sebab majoriti anak Malaysia memang akan masuk matriks. Di mana dekat matriks nanti dia akan belajar semula apa yang korang belajar, apa yang saya dah ajar. Sebab itulah biasanya anak Malaysia yang masuk matriks dia akan bawa buku rujukan yang macam korang, contoh tu buku tu dibawa rujuk balik. Tapi dia boleh perform. Walaupun waktu SPM, contoh gagal tadi abang Senang tadi gagal. Senang tak pakai semua abang aku gagal abang pun. Tak, abang ni contoh tau. Hantu game tu. Sebab dia bila korang gunakan balik, percayalah. Sekarang je korang belajar nampak susah. Tapi bila korang sama belajar tu, korang akan nampak senang. Padahal korang belajar lagi relax daripada apa yang korang belajar masa sekarang. Ya, tak percaya tengoklah. Korang cuma follow je apa yang saya cakap. Faham? Okey. Ingat pride ataupun maruah. Pride ataupun maruah keluarga korang ni, bila mak bapak ada anak-anak, bila anak-anak dia dapat sama belajar ke peringkat tertinggi. Mungkin yang siapa yang ahli keluarga dia belum lagi yang masuk belajar peringkat tertinggi ni, dia tak rasa, dia tak tahu. Tapi sekolah tu sekolah. Sekarang sekolah memang orang akan sebut, oh anak kau sekolah MSM, sekolah SDP. Sekarang lah. Tapi once korang masuk U ke poli ke, maksudnya belajar peringkat tertinggi, okey, benda tu akan dikenang sampai bila-bila. Dia tak pandang nak sekolah apa. Sebab tu yang minggu lepas saya cakap, sekolah tu tak ada apa-apa sebenarnya. Dia gantung pada korang. Yang nanti yang lepas SPM ni. Kenapa saya cakap macam tu? Sebagai contoh, Amir, saya tengok mak dia punya komen kat FB. Mak dia mestilah mak bangga kan. Pakai jubah kan. Jubah abang, jubah kakak. Jubah kau nanti. Ya, pakai jubah. Bapak pun pakai jubah perempuan pun bapak belasah. Pakai kan? So, nampak? Komen tu saya tengok. Oh, tanyanya pandai-pandainya anak. Oh, pandai mak kau apa? Tak payah, nanti orang tahu. Apa? Pandainya anak-anak tiga baru. Dia tak nak sebut yang lain pun. Kau pun. Anak-anak. Biar kot apa lah. Anak-anak ni. Pandainya anak-anak tiga. Tanya anak-anak. Saya baca komen. Nampak? Habis? Mak kau. Kembang. Tahu tak? Bila mak korang bangga sampai tahap macam tu, dia bukan riak, tak jatuh riak. Berkatlah kat korang seumur hidup. Dia punya penat lelah. Contoh mak dia menjahit, penat lelah menjahit untuk pastikan korang belajar ke peringkat tertinggi, hilang sepenuhnya. Kan? Macam Izam, mak kau kerja makan kan? Ada lambat hantar sikit kena maki dengan orang. Kan? Ada muka lagi ganas lesa. Baik betul kau sama belajar ke peringkat tinggi. Mak kau hantar makanan lagi laju pada sekarang. Sebab dia rasa bangga anak dia sama belajar. Contoh dia hantar makan. Anak saya sekarang dekat U. Tak boleh. Anak saya dekat U. Tak semua orang cerita. Kau tak nak ke? Okay. So, saya tak pasti Iman, abang-abang kau ada masuk U ke? Abang-abang kau?
Ada. Masa Saza di college kan. So nampak macam kau belum, Kemal kau belum, Nizam kau belum, Poli kan kakak kau masih abang Poli lah. Ali belum. Kakak kau you mana Farid? Kau ni tak ambil tahu. Salah betul. Kakak kau tengah ambil ijazah tu tak rasa. Nampak? Nampak apa saya cakap tadi? Rasa bangga macam mana? Start auto, dia auto kau rasanya rasa bangga. Tadi kau dapat masuk. Saya rasa kalau sekarang pun mak kau sampai setengah jam kau masa berborak. Lepas ni kau masuk you sejam lah. Penat bapak kau tunggu. Sebab nak bercakap dengan orang dia seronok tu mak lah. Yang teruja ni mak. Sebab tapi memang itu sebab tu saya kata yang pentingnya SPM. SPM tu memang susah. Kau struggle masa ni untuk SPM je. Tapi masa untuk belajar kat you, percayalah. Kau senang je. Kau tak percaya, kau tengok siapa yang ada abang dan kakak. Lepas dia cuti tu, dia buat apa kat rumah? Kau ingat dia study ke? Tidur kan? Tidur kan? Saya tahulah, dia kan abang dia kalau sejumpa serabai. Serabai lah pun. Kau ni apa hal cuti se? Lah. Cuti. Saya cakap apa? Tak, dia tak macam SPM tapi memang dia punya relax lah kalau balik rumah sebab dia belajar kat sana. Tak senang, abang kau balik tu mengajak jumpa je main game kan. Bila pergi dia tak ada masa nak belajar. Tak, korang boleh main game, boleh tapi dia tak ada masa. Tapi dia balik baru dia hantam kau puas. Masa tu mak, biasa mesti mak tak puas hati. Tidur je, tak belajar ke? Kan tengah belajar. Belajar kat poli tak ada kerja ke? Mesti dengar? Mesti dengar senang? Tak, mak kau bising kat kakak kau. Parik. Mak pernah bising kat kakak. Relax kan Omar? Tu, mak kau pernah bising kat Syahid. Dia main-main. Dia keluar main kat luar. Memang tak tahu dia buat apa kan, kononnya bising tadi. Abang kau? Abang ayah dan mak tak bising. Tengok relax je kan. Tidur sampai tengah hari. Tak tolong langsung. Yang rumah dia selalu pergi. Lah kak suruhlah anak-anak akak tu tolong. Tidur tak apalah, penat. Abang kau boleh tidur kat balik kan. Ada pun ronda, balik keluar ronda. Nampak? Tapi sebenarnya memang dia orang belajar kat sana. Dia orang memang balik, dia orang akan rehat. Cakap kat mak tak payah bising-bising. Penat je. Penat je. Sebab buang masa je kau bising. Memang budak yang belajar masuk U, belajar peringkat tertinggi, kerja dia balik, dia rehat ataupun keluar ronda. Faham? Nanti korang akan rasa. Macam sekarang kan, korang balik pergi sekolah ni, balik kerja sekolah. Memang tak buatlah kerja tuition. PDPR pun ada kerja juga Sehari sebelum belajar dah bagi, lagi gila. Kan? Saya cakap ni sebab saya tahu anak-anak Malaysia dah ramai. Seluruh kat Malaysia ni, satu Malaysia, semua U yang ada kat Malaysia ni, semua U yang ada kat Malaysia ni, semua ada anak Malaysia. Kalau poli, lebih 50% poli yang ada kat Malaysia ni, lebih 50% poli yang ada kat Malaysia ni, sebutlah nama, semua ada anak Malaysia dah. Dah pernah belajar, dah habis pun. Saya ingat nama setiap universiti, siapa nama pelajar. Kau nak cabar saya sebut ke? Saya boleh sebut satu U, satu nama pelajar. Paling banyak universiti, paling banyak pelajar saya dekat UiTM. Paling banyak, puluhan orang. Puluhan ke ratus, itu saya tak ingat lah, ramai gila. Universiti yang dekat Malaysia, UNIMAP dekat Perlis ada students, dekat
Dekat UiTM kat Penang ada student ser. Dekat UMK Kelantan ada student ser. Dekat UNISZA Terengganu ada student ser. UMT Universiti Malaysia Terengganu ada student ser. Dekat UiTM Perak ada student ser. Dekat Selangor UIA ada student ser. UKM ada student ser, ada beberapa orang. pun ada student ser. Melaka, UTM ada student ser. Universiti Tun Sri Melaka, Johor pun ada student ser. Universiti UTM, Skudai pun ada student ser. UMP Universiti Malaysia Pahang pun ada student ser. Sabah, UMS, Unimas, dua-dua tu ada student ser. UPM Sarawak pun ada student ser. Dah habis pun. Maksudnya semua universiti kat Malaysia dah. Semua dah disentuh oleh anak murid ser. Cuma luar negara tak adalah. Sebab saya memang tak galakkan nak murid pergi luar negara. Tak payahlah, kat Malaysia je lah. Kan, nanti terindu lebih-lebih pula. Susah. Kat Malaysia pun dah sekarang dah bagus dah. Dulu nak bagus di luar negara, sekarang tak payah. Tak payah pun tak apa. Kalau poli Perlis ada anak murid ser, poli Penang, Musnah, masih ada orang belajar kat situ, poli Kelantan pun ada anak murid ser, poli Pahang pun ada anak murid ser. Poli kat Perak, poli kat Selangor, Shah Alam tu ada anak murid ser. Poli kat Johor, poli Melaka, poli kat Nilai, Negeri Sembilan pun ada anak murid ser. Kat Nilai tu kelakar. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Maksudnya dia ada 3 tahun kat situ, budak first year ada anak murid ser, budak second year ada anak murid ser, budak third year anak murid ser, kursus semua sama. Saya cakap, kau dapat sini, nanti kau jumpalah senior kau orang, senior kau nanti budak tuition juga. Lepas tu saya telefon, ni, kau ni, nanti kau bully dia lah. Okey sir, okey, set. Tahu lah cari, nasib kau lah. Nampak? So boleh buat reunion pula tu. Saya bukan main-main sebab saya nak cakap tu pencapaian Setengah Teacher dalam tempoh 16 tahun. Okey? Jadi sebenarnya akhirnya tu pada korang lah. Saya dah bagi tahu rekod dah. Kalau saya nak sebut nama habis kelas kan. Nama setiap student saya ada kat sana. Okey? Kalau yang dah habis kerja, dah jadi engineer ramai gila lah. Jadi engineer, jadi pensyarah, jadi kontraktor, jadi macam-macam. Doktor ada, doktor gigi ada, doktor gigi ada. Ada paling tinggi anak murid saya belajar master. Ada, belum ada yang belajar sampai PhD. Sebab Setengah Teacher jenis tak galakkan kalau sama belajar masih berhutang. Maksudnya belajar kau hutang ambil DPN ke apa tak galakkan. Setengah Teacher akan suruh kerja. Melainkan kalau kau belajar full dengan mak bapak tanggung. Susah tu nak cakap mak bapak tanggung 30,000 habis untuk belajar saja. Sanggup? Silakan. Okey. So korang lah. Kalau korang nak berada dalam statistik anak kaum abang-abang, kakak-kakak senior korang yang pernah tuition sini, korang kena buat yang, saya tak cakap kena dapat straight A untuk SPM, tak. Saya cakap kena buat yang terbaik untuk SPM. Terbaik tu korang punya terbaik lah. Okay? Alright. Okay, tu ke depan. Sebab saya memang sebelum ni saya memang tak pernah cakap kat murid. Okay, buat terbaik. Yang ada straight A, bonus lah. Okay, kadang-kadang korang kena ada misi peribadi korang sendiri. Misi peribadi, contoh Ifah dia ada misi peribadi dia. Dia ingat ke tak ingat saya tak tahu lah. Sebab dia kena atasi kawan dia yang sekolah Sri Puteri. Kena buktikan. Dia kena kalahkan. Sebab saya rasa kau boleh buat. Tapi kalau kau PKV tak boleh dia habis lah musnah. Contoh sebagai misi peribadi. Ataupun mengatasi kakak atau abang. Misi peribadi lah. Okey. Macam Iman Syah dah tak ada bawah dia, tak ada siapa nak atasi dah. So kalau kau dapat atasi kakak dengan abang kau dah habis lah. Habis cerita. Aku yang paling cemerlang dalam keluarga. Betul lah. Kan? Dah tak boleh cakap apa dah. Kan? Senang kau last kan?
tak ada lagi kan? So kalau kau atasi kakak dengan abang kau, tak tahu dia cakap apa. Nampak? Tu kita panggil misi peribadi. Kalau yang nak sulung ni, korang kena pastikan korang tidak diatasi. Faham maksud saya? Kau kena pastikan korang tidak diatasi. Sebab adik korang mesti akan mengatasi. Okey? Jelas? Okey? So, kau faham apa misi korang sebenarnya untuk form 4 form 5 ni? Dah faham kan? Jadi, usahalah ke arah itu. Alright? Okey, jom. Sikit ni orang. Hari ni kelas anak sekolah kebangsaan tutup, tapi jangan risau, saya tak terbabit. Nanti kau pun takut dengan saya. Tak. Dah dalam cuti, kata tak payahlah, sekolah lama cuti. Macam. Siapa dia? Ya, sekolah darjah 2 kena 100%. Darjah 2 darjah 1 kena 100%. Korang 1% tadi. Form 4 1%. Form 4, Form 5 1%. Form 3 dah gini-gini kot. Itu sekolah menengah semua sebab korang ada vaksin 1%. Sekolah rendah, darjah 1, darjah 2, darjah 6. 1% kena pergi sekolah. Tu tak sekarang ni kat sekolah tu dia orang jam mak bapak tengok anak takut hilang. Kita satu biasa. Kalau nanti tengah tahun nanti lepas raya tak ada nak tengok anak dah. Datang pun lambat, kedua pun rasa. Okey? Sekarang segala saya konsisten. So anak semasa mula sekolah sampai sekarang sudah tahu mana awal. Tunggu dah kereta terbakar. Dah lah sekolah, lepas sekolah jadi panas. Tak ada pokok. Lah, itulah. Sekolah SMKSJ ni. Tak apalah, saya faham lah. Itulah KB kan. Kali pergi, langsung tak ada pokok. Ambil kau. Dah sekolah telur lain. Dia ada pokok. Kalau tidak dia duduk lah atas flyover tu. Dia orang mana? Di atas flyover, dia orang fly. Fly tengah-tengah jalan tu. Keluar sekolah tak tengok lori dah, terus lintas. Terus makan. Sampai KFC. Tapi itulah kublok dah tutup, tak dapat. Kita tak ada hati. Dah tukar pindah lain. Ada orang bukan pergi kublok, korang mesti submit dulu. Kan, dek kan depan tu kan. Ke kau beli ayam kat mak? Kan dia pasal segar. Kau ingat saya tak tahu ke apa yang ada depan sekolah? SMPSJ tak ada apa. Kalau keluar pada kecil, tiap-tiap pagi keluar pada kecil nampak muka saya. Rasa kan parking depan tutup kat situ. Mesti main game ni mana tengok korang. Okey. So sebab telur yes, sebab telur best lah, rugi lah. Okay. Sebab tu bila korang akan kenal nanti. Korang dah habis belajar nanti. Korang kenal siapa jumpa sebalik dah kerja. Nanti jumpa saya tanya satu soalan tu kumas. Tak nak jumpa tak apalah. Takut dengan soalan ni kan. Soalan saya ialah belajar masa sekolah dulu best ke kerja best? Percayalah jawapan korang nanti belajar. Jadi seorang yang dah kahwin dia bagi kat saya tanya. Macam mana ni? Belajar best ke kerja best? Belajar tak payah fikir kau memang sewa rumah, kau memang kereta, kau memang kerja. Ni kerja kena maki lagi teruk, baik kena maki lagi. Tak kerja lagi dahsyat Lagi dahsyat kena maki. Nampak je biasa kan? Kalau kerja ni nanti punya dahsyat maki dan cacian dia.
Bodoh bangang lagi ganas. Saya dulu tahu saya pernah kerja tapi saya mati bos. Saya bos ingat lagi bos dulu. Apa nanti saya tengah ke semati. Okay, so buat untuk lepas tu selesaikan. Okay, memang akan ada dalam SPM soalan ni. Dalam matematik ada, dalam ADMAT ada. Bermakna kalau korang sambung belajar, apa-apa khusus yang berkaitan dengan matematik dia ada lagi. Ada lagi. Kau nak benci dia ke, kau nak suka tak suka dia ke, dia tetap datang, dia tetap menantikan korang dengan tenang. Kan? Kita kena guna ayat yang power. So, M kuasa 2 tambah 2M tolak 3. Pindahkan ke kiri. Okey. Macam saya ajar sentiasa beritahu kat kau punya buku kat tepi tu boleh ada guna kalkulator kan? Sila belajar. Saya tak ada masalah. Tapi pastikan sekurang-kurangnya kau tahu apa yang saya tunjuk yang darab silang ni. Pastikan tahu. Itu maksudnya korang guna kalkulator, kawan kat luar yang tak tuition pun guna kalkulator akan dapat yang sama, tapi apa membezakan korang dengan dia orang? Korang tahu benda lebih. Macam mana kalkulator kira. Kau nak guna ke tak guna, saya tak ada paksaan, tapi kat ADMAT kena guna. Sebab tu saya ajar kat MAT. Okey. Nak pakai apa ni? Kau 3. Lah 3 1 darab 3 lah kan. Ada lain ke? 1 darab 2 darab 1.5. Tak boleh. Okey, tu dapat 3M ni N, nak dapat positif 2M. Negatif tak kat mana? Ingat. Kalau jawapan negatif dekat nombor yang besar. Kalau jawapan positif, negatif dekat nombor yang kecil. Kau dah bilikkan buku teks, ada tak yang saya cakap tu? Tak ada kan? Okay, kalau saya buat buku teks ni, nak buatlah buku. Berhenti tuition kan? Okey. So 5 tolak 1 sama dengan kosong, 5 sama dengan 1. 5 tambah 3 sama dengan kosong, 5 sama dengan negatif 3. Apa 5 M tambah 1 sama dengan 1, betul kan? Apa saya sebut Ini dah tua. Orang ni saja kalau dia 6 ni kan? Teman jam 4. Answer itu apa itu mendiri. Okey. So, 3/3 P kan? 6 P kuasa 2. 15. Okey. Kan saya cakap kalau kuasa 2 tu negatif, jadikan dia positif, pindah semua ke sana. Tapi kalau tulis balik dia jadi positif, dipindah sana jadi negatif, tolak dia tetap positif. Dia tetap positif. Sebab yang pindah yang ni. Okey? Okey? Boleh? Boleh? Okey. Tengok nombor ni macam LCD berapa macam pernah di-import LCD berapa? 3 kan? Memanglah kau jangan cakap macam pernah tengok LCD tu Ustaz lah, bukanlah. Bukan So 2P kuasa 2 tolak 11P tambah 5 sama dengan kosong. Tapi saya memang pernah nampak ada seorang budak ni dia jadi bapa orang. Dia beli buku sekolah. Itu adalah ada seorang tu dia macam jadi bapa orang ni. Ada lah. Dia dah tergelak seorang. Aku tak, ni bapa orang ni. Kan sebab kau macam tu kan? Tu kan apa tuition kan? Apa tu? Tu apa tuition lah? Lah, dia sampai, saya ingat tadi bapa orang. Sekolah agama ni buku ada dia. Okey, memang malah ada puasa.
jumpa sekat luar, dia tahu tuan takkan sekat luar macam mana. Tanyalah tuan. Okey, yang ni susun boleh 15 ataupun 51. Tapi gabungan tu kena betul lah. Sebab 2 kali 5, 10. P kali 1, P kan? Sekarang kita dah dapatkan negeri 11. Okey, sekarang soalan ni tambahkan. Tambah, kalau jawapan negatif, dua-dua negatif. Kalau jawapan positif, tambah. Dua-dua positif. Ni tolak, ni cerita tolak. Kalau jawapan tolak, negatif dekat nombor yang besar. Kalau jawapan positif, negatif dekat nombor yang kecil. Nampak? Ni tolak, ni tambah. Saya rasa kalau korang ulang-ulang sebut, nanti korang ingat sendiri, tak payah susah hafal. Tak payah. Okey? Simpan tu untuk wirid. Lepas semayang. Okey, tengok ni So, yang ni. Sir, kalau saya buat macam ni, apa boleh ke? Apa sahaja tak boleh? Kalau kata salah, pandang-pandang, boleh? Dia pemeriksa akan tengok. Dia bagi dia direction dah, betul lah. Orang nak pergi Penang, tengok anak panah tu tak? Kau yang kau bawa. Wow, Penang. Wow, dah sampai Penang. Ada macam tu. Ayah kau, wow, Melaka dah. Tiba-tiba sampai Melaka. Pelik tu, mana bahaya tu. Macam ayah korang tidur lah. Tiba-tiba sampai. Dahsyat kereta, autopilot. Okey, 2P tolak 1, P tolak 5 sama dengan 0. So 2P tolak 1 sama dengan 0, P tolak 5 sama dengan 0, 2P sama dengan 1, P sama dengan 1 per 2. P tolak 5 sama dengan 0, P sama dengan 5. Okey, yang itu semua benda biasa. Okey, next. Ni dah dua biasa, kita kena cari. Okey. 1/2 y kuasa 2 sama dengan 12 tolak y. Y kuasa 2 dah positif tau? Maksudnya bawa semua ke sebelah sini. Hapuskan pecahan. Kalau nak buat macam ni, tak boleh ada pecahan. So, hapuskan 2y 24. Negatif dia tak negatif Nak pakai ni apa ni? Apa kali apa? 24. Lepas tu nak dapat 2. 24 nak pakai apa kali apa? 12 kali 2, 1 kali 24, 6 kali 4. Bila korang terbiasa mencari speed, korang tak tunggu kejap setahun 2 tahun ni korang dah pandai mencomak speed. Okey. So tu kelebihan orang yang membiasakan diri buat ni. Dia akan mencomak speed. Kalau orang yang biasa ni tekan kalkulator, nanti apa saja termasukkan 1 kali 2 boleh tekan kalkulator. Ya, saya tak main-main ni. Okey, sekarang kita dapatkan positif 2y. Tolak betul? Jawapan positif kan? Negatif kat nombor yang kecil. So, y tambah 6, y tolak 4 sama dengan 0, y tambah 6 sama dengan 0, y sama dengan negatif 6. Y tolak 4 sama dengan 0, y sama dengan 4. Okey. Ni dia panggil seterusnya selesaikan. Bentuk arm ni bentuk arm. Ni bentuk arm. Arm. Nak arm. Betul bahasa Arab. Naam. Faham. Betul bahasa Arab tu. Naam. Faham kan? Faham tak? Sudah diwakil lah. Ayo. Limaza. Limaza, kenapa? Okey. Pecahan lagi.
Hapuskanlah darab A kan. A kali A tambah 5 sama dengan 6A. Pindahkan A kuasa 2 tolak 6A tambah 5 sama dengan 0. So A 5 kali 1 je kan. 5A nak dapatkan negatif 6A kita tahu tambah kan. Jawapan negatif jadi dua-dua jadi negatif. So A tolak 5, A tolak 1 sama dengan 0, A tolak 5 sama dengan 0, A tolak 1 sama dengan 0, A sama dengan 5, A sama dengan 1. Okey. Kalau korang tak okey, cakap tak okey. So saya KO. Okey, cakap. E. Okey. Yang ni biasa sebab ni darab biasa dah tutup kat kembali. Okey, so 8 per K. Ni kan kalau soalan SPM ni macam ni. Dia suka bagi macam ni Cahaya. Okey, sebab korang tak terfikir nak buat macam ni sebab korang tak diajar masa form T tak diajar. Even dalam buku teks pun tak ada macam saya tunjuk ni. Okey, so nak hapuskan pecahan kita darab. Kalau kat bawah K kita darab. Okey, kalau kat bawah lembu kita darab lembu. Anjing. Fahamlah okey? Okey, so 8 sama dengan 2K tambah K kuasa 2. Kat sini positif kan? Dah positif janganlah jadi negatif. Dia bawa 8 ke sana. So dia akan jadi K kuasa 2 tambah 2K. 8 tu bawa ke sana jadi negatif 8 sama dengan 0. Okay. Alright. So K. Okay. So lah 8 2 dalam 4. Kan? Bila terfikir-fikir sikit baru terkenang zaman sekolah rendah. Kenapa aku tak ada sikit. Betul kan diuji korang sekarang kan? Belah keman. Ada kau pula. Okey, so 4K, 2K nak dapatkan positif 2K. Korang tahu tolak. Jadi negatif dekat nombor yang K tambah 4, K tolak 2 sama dengan 0. So K tambah 4 sama dengan 0, K sama dengan negatif 4. K tolak 2 sama dengan 0, K sama dengan 2. Okey. Dah saya tak buat semua yang tu je. Boleh sila salin. Tarik kau betul kena ambil JKT. Betul Betul tak? Ada cikgu ganas kau JKT. Tak, saya beritahu awal. Betul. Ya Farid, nanti kau tak sanggup menghadapinya. Cikgu tu perempuan. Mau kahwin lagi? Betul. Kalau dia kata kelas habis pukul 3, pukul 5 habis. Betul lah. Tak, saya tak sebut, dia sebut. Saya tak sebut. Betul lah. Ya Farid, kau sanggup tak? Kau sanggup hadapi cikgu tu? Dia suka hati dia tau. Kau sanggup, kau jangan nanti kau cakap kau stres. Okey, tak apa, kita tunggu, kita tengok dia stres ke tidak nanti Dia cakap saya dah pesan. Nanti tengoklah korang kalau korang lupa cikgu admit yang cakap dengan dinding, saya tak boleh tolong Dia cakap dengan whiteboard je lah. Kalau kan korang tengok saya tulis sambil bercakap kan. Tak, sebab dia terlalu tulis tengok buku. Saya tak tengok, saya jenis tak tengok. Macam budak KAA lah. Mula form 4 dia ambil Arab, ambil Al-Quran Sunnah dengan Usuluddin, KKQ. 3 subjek tu Sunnah. 3 subjek tu KKQ, Al-Quran Sunnah
dengan Arab. Dia orang naik form 5 semua drop. Duduk kelas KA tapi tak ambil subjek agama. Maksudnya tak ada agama lah. Pendidikan Islam ambil juga kan KA. Tak ambil lah, jadi dia orang tukar dengan pendidikan Islam. Takkan lah, dah lah buang subjek agama, lepas tu pendidikan Islam tu tak ada, tu nak jadi apa? Saya kata kau ni jadi apa habis kau buang bahasa Arab tu? Tapi ada macam dalam dia orang decision, dia orang tinggalkan bahasa Arab, jadi tak payah ambil pendidikan Islam. Tanya dia orang lima saja. Tak apa, Husna ambil dulu. Nanti nak drop ke tidak, tunggu berubah. Boleh drop. Tunggu berubah, ambil. Dia orang jaga hati cikgu, tak baik. Sedap dia masa berubah tu drop. Dan tarik kau confirm JKT. Saya bagi tahu lah. Dia dah takut dah. Dia sudah takut. Kelas saya ada kelas korang tu saya hayat Lepas tu saya tak ada hayat. Saya hayat JKT. JKT nama JKT lah. Apa? KAA. Tu je. Akaun satu ada admin, akaun dua tak ada admin. Akaun satu macam Aiman lah, Aiman sekarang. Kan? Maziz kelas akaun dua satu. Tapi kau kata kau nak tukar. Nak tukar sebab dia takut admin ngeri. Sebab korang belum belajar dengan saya lagi. Kau tahulah. Tak, saya tak ajar admin kadang-kadang saya dulu lah. Cuma saya menegaskan dengan suara. Saya biasa ajar, tahu sebab tak boleh, saya tak boleh ajar dah admin dengan tu, dengan ganas. Tapi suara saya tetap sama. Balik confirm Balik dia cakap. Mas, saya cakap ni lah. Betul kak, betul tu kak. Aku tak sanggup lah tunggu dia lama-lama di balik sekolah. Tak boleh jadi ni. Habis macam mana Zul? Nak kelas apa? Kita tulisan hayat terus. Adik kau saya hayat? Kakak kau saya hayat dulu kan? Saya lagi sikit tau. Kakak kau ni saya hayat lah. Kakak kau Bayu. Lupa nama. Mungkin kadang kau takut Bayu kot. Bayu lagi senang deh. Baca je. Belum rasa air tangan kecil lagi. Bayu setakat ni dengan teacher memang tak pernah lagi orang dapat paling terus si. Bayu. Paling terus si. Tak, saya bagi tahu awal. Saya dah tahu, kau bayangkan saya ajar tuition berapa tahun. Macam kelas KA, KKQ suka buat petang tau. Senang? Dia suka buat petang. Nanti kau kena beritahu kalau dah ni, kena beritahu awal-awal lah hari apa yang dibuat Tapi Jumaat biasa dia tak buat. Kalau kelas sains, biasa kimia lah, dia suka buat petang di Khamis. Dan ayat petang. Tak, kalau waktu bersemuka, dia kalau buat ketambahan dia suka buat petang. Dia dah hafal lah ketambahan korang. Jadi saya punya jadual, korang cuma tinggal beritahu je kalau tak tersedia lupa. Ahmed tak ada, dia tak ada buat ketambahan. Ahmed memang cowboy. Pak cikgu dah biasa, budak-budak dah biasa. Dia akan rasa pelik bila budak ramai sangat lulus. Pingsan. Oh, satu kelas saya lulus. Ui, kalau satu kelas dia lulus terus dia dapat jadi pengetua.
Sebab tu takdir sentiasa tidak menyebelahi cikgu Admit. Takdir sentiasa tidak boleh menyebelahi cikgu Admit. Sebab kalau 100% budak lulus, dia akan jadi pengetua. Habis apa nak jadi cikgu Admit? Korang yang kelas PA, korang boleh ambil dulu tau. PA sekarang, ambil admit. Kelas tu korang boleh kekal. Nanti kalau korang rasa tak boleh, form 5 korang boleh drop. Tahu tak masuk drop? Nak masuk form 5 last untuk drop. Sebab form 5 dia nak daftar SM. Kalau korang nak cuba belajar sekarang, boleh. Kalau korang rasa okey, teruskanlah form 5. Kalau tak nak. SM tak ambil, drop. Buanglah. Contoh sekarang ada berapa subjek? Kelas PA 1 9, 8 9 kot 9 tak satu BM, BI, Math, Pendidikan Islam, Sains. Lepas tu ada 4 ke 3 subjek tu. Minimum untuk ambil SN 6 subjek. So kata sekarang kau 8 kot, 8 tak satu. Apa? Math. Tadi BM, BI, BI, Maths, Pendidikan Islam, Sejarah, Sains. Oh, 6. Lepas tu apa? Ekonomi. PA, Business Account, Admin, Negara. Betul, 3 kan? So, masa SPM, kalau kata dia tak boleh bawa Admin, dia boleh drop. Tinggal 8. Boleh. Tak tahu kan? Kan nak tanya. Dan setiap tahun masa cakap kan Muriza, korang boleh tak sangka? Saya cakap, sini boleh ke? Boleh bawa ke form 5? Boleh. Silakan. Tak boleh, drop. Cakap cikgu nak drop. Cikgu takkan marah korang sebab daftar tu hak korang. Tapi jangan form naik terus tak drop admit. Tapi nak duduk kelas PE 1. Tak boleh. Okey, ni pilihan saya lah untuk Iman kau lah tolong kan. Maziz pun kau tolong kan. Kalau tak dapat tukar, korang stay. Ambil je dulu admit, hadap je dulu. Nanti masuk form 5, kalau orang rasa akan tanya lagi, okey tak? Kalau tak okey, drop. Kekalkan apa tadi? Perniagaan dengan PE. Boleh? Tak jejaskanlah peluang untuk masuk you masih ada. Cuma kurang boleh. Kalau tak dapat tukar. Saya dah cakap dah ni. Okey. Takut cikgu tak bagi kan? Tapi kalau kelas lain tiba-tiba nak tambah admit tak boleh. Contoh Izam kau kenapa? Kau nak tambah admit tak boleh. Ni nak masuk kelas aku nak belajar. Tak boleh. Diorang maksudnya bila time form 5 korang drop admit, time admit korang boleh pergi rumah-rumah. Pergilah buat apa-apa, pergi duduk kat kantin ke apa tapi tak ada duduk kelas. Iyalah betul lah. Sama lah budak form 5 sikit drop 2 subjek tu. KKQ petang so tak payah datang dengan apa satu subjek. Akal sunnah kan. Time akal sunnah kan waktu sekolah kan. Orang pergi ke kantin. Buang betul. Sama lah juga ni. Baik tak apalah kau nak ambil JKT ambil lah. Tapi ni kau tak tahan dengan cikgu tu kau drop lah. Tapi itulah dibilang lah kau tinggal nanti kau ada kimia, admit dengan fizik saja. Tu kau kena puluh 60%. Kalau kau ada bio, kau ada pilihan. Orang yang ada bio ni dia ada pilihan. Yang pilihannya maksudnya kalau kata kimia tak bagus, bio cover. Kimia tak bagus, bio. Kalau bio tak bagus, kimia cover. Macam kalau Farid tak boleh, 3. Faham Faham Farid? Kalau tak faham, tak apa. Kita cakap pasal saya terangkan lagi. Okay. Saya dah beritahu tadi Iman dengan ni kalau tak boleh, kalau takut nak jumpa cikgu, tak jumpa kelas. Saya dah beritahu tadi. Okay. Dan nantikan Hani rasa dia tertinggi.
Ya, saya nak cakap apa? Berapa nak pergi? Tak apalah, patah tubuh hilang berani. Nanti kita akan jumpa orang yang perangai macam ni juga. Lah kalau dia nak pergi KB, dia jumpa kau, ada orang macam kau tak? Tapi kalau kau pergi ni, jangan terkenang-kenang dengan teacher ya. Janganlah terkenang-kenang, tak payahlah. Nanti kau tak boleh belajar. Ini jangan jadi macam Akmal, dia dah jumpa Sir kat luar. Kalau dia pergi TV, lagi dia tak boleh lupakan Sir. Dengan Akmal. Aduh. Right. Okay. Simple, saya cuba ajar sedaya upaya. Macam saya cakap ingat sebenarnya. Korang dah tahu ke tegangan energi Leibniz? Saya tak tahu. Tak penting, nanti cikgu ajar dulu. Biar cikgu ajar Okay. Ni tipu. Tipu ni maksudnya kau tengah kereta dulu, kau dapat jawapan kan? Kan? Lepas tu kan positif dia tolak. Ni jadi negatif. Lepas tu kau buat kurungan balik kan? Sama kosong. Kat sini kau susun lah. Ni letak sini, ni letak sini, dia letak sini, dia letak sini. Boleh balik. Oh, yes. Orang ajar mat ni memang paling menipu. Betul lah, itu baru satu trik yang saya ajar. Ada lagi tau beberapa trik, tapi kan kawan-kawan buat waktu kalau kereta dari sini dah jawapan itu kau pun patah balik. Maksud, lepas tu kau buat, macam mana kau belajar ni? Okay, faham kan cerita kata tadi kan? Kalau belajar dengan Sir, perempuan-perempuan ni banyak sikit banyak lah trik. Saya bagi trik, saya tak cakap menipu, saya bagi trik. Saya bahasa cantik sikit lah. Bahasa rekod, tak cakap menipu. Banyak masa budak ni, orang ada STM ni saya ajar, ada. Ada jalan kerja kata, kau tak tahu buat kan? Tak tahu buat ni, kau buat sebelah, letak kat sini. Jalan kerja ni letak sini. Itu tulis jawapan. Itulah. Sepatutnya kita buat sebelah. Tapi yang buat sebelah-sebelah kau buat dalam kerja tempat lain, atau tulis balik. Dia sebenarnya sini boleh ada dalam kerja, sini boleh ada dalam kerja. Cuma sepatutnya dia kena buat gelas sebelah kanan untuk dapatkan ini. Tapi ada setengah orang tak boleh. Dia boleh buat sini sikit. Tapi tak dapat jumpa yang sama di tengah. Okay. Katalah tak jumpa masa kata, ambil yang ni letak sini. Terus tulis dia. Tu jawapan dia dah. Tipu. Tu sebenarnya tipu. Sebab itulah biasa markah Mac ni masa extend dia kejut sikit. Dia gagal. Beri buat paksi. Sebab tadi itulah yang ada tipu sikit. Come on lah, pemeriksa nak tanda beratur-atur let's go. Okay? Apa? More cheat coming. Alright. Okay, so lakar graf. Ingat kalau korang ikut apa yang ada kat, sebab tu saya tak nak ajar apa yang ditulis kat buku teks, korang tengok. Tapi saya tak nak ajar, saya nak ikut apa yang korang patut buat, tu saja. Okay, so kalau dia kata lakarkan. Okay, lakarkan bukan kelakarkan. Masalahnya korang ni suka buat kelakar. Kan? Kau tulis soalan tu tak ada. Siap lah cikgu. Mana je? Cikgu tak nampak. Cikgu, kamu cikgu pendek tadi.
Itu nama menipu betul. Okey, sama juga. Teknik dia tetap sama. Kecilkan dulu. So dapat X kuasa 2 tambah X tolak 12. Samakan dengan kosong. Okey. So X 43. Bukan 20 lah, 20 yang Malaysia menang tu kan? Positif. Tolak positif, negatif kat mana? Kecil. Okey, so X tambah 4, X tolak 3 sama dengan kosong. So X sama dengan 4, X tolak 4 sama dengan kosong, X sama dengan negatif 4, X tolak 3 sama dengan kosong, X sama dengan 3. Kalau korang belajar dengan calculator, nanti korang akan dapat ni. Okey, nanti korang patah balik lah. Negatif jadi positif sama dengan kosong. Kosong berarti jadi kosong dengan kosong. Lepas tu korang isi balik X ni tambah ni negatif. Lepas tu korang darab negatif. Susah fikir. Kalkulator dah bagi jawapan, dah tinggal tulis je. Betul kan? Jangan ni kalau ni bilang kalau cikgu dah ajar tu kan kau buat. Okey? Tak susah kan? Okey. So, ini. Lepas tu kalau depan kuasa 2 dia positif, korang kena buat senyum. Bukan korang yang senyum. Kami mesti cakap senyum tau. Bukan korang Okey. Lepas tu negatif 3. Negatif 3. Negatif 4 3 Sini negatif 4, sini 3. Mestilah negatif belah kiri. Apa-apa saja yang bersifat negatif, kakinya belah kiri masuk tandas, kaki kanan ni. Masuk masjid kaki kiri. Kan? Astagfirullahalazim. Masuk kaki kanan, angkat tinggi ke kanan. Kau tak buat ke bisnes mat tadi? Oh tak boleh, kau tak boleh. Alah, tak check pun kan. Kaki kanan. Tunjuk kat imam. Kan? Tengok. Ni markah ni. Ni saja dah Malaysia buat. 2 markah. Soalan ni biasa 4 hingga 5 markah. Mulai SPM tahun ni, soalan macam ni ada dalam SPM, ada dalam SPM 5 markah. Yang saya dah bagi ni dah 3. Okey, mana lagi nak completekan jadi 5 markah? Ni. 12. Negatif 12. Okey, negatif 12 macam ni. Bawah lah. Kecil ini Kadang kau punya ni pelik sikit dia punya tu. Oh, okey. Sekejap. Sekejap ya. Pak CY mesti kat kosong kalau kau tengok kosong tu dekat dengan mana? Ni kan 3. Okey. Ni kalau korang dah boleh aturkan tak payahlah. Tak payah atur, tak payah ni tak payah Tapi kalau korang boleh aturkan maksudnya negatif 4 kan banyak. 3 kan sikit. Bermaksud yang ni dia duduk dekat dengan 3. Ni Pak CY. Senang ni ingat. 3 dengan 4 yang mana kecil? Saya sebut 3 dengan 4, saya sebut negatif tak? Saya cakap bahasa Melayu tadi kan? 3 dengan 4, mana yang kecil? 3. So garis ni kan lengkung ni tengah-tengah. Lengkung ni tengah-tengah. Maksudnya korang kena buat ke arah 3. Garis ni ke arah 3. Okey, tak apa, ni korang tengok banyak lagi. Kat sini, dia akan jadi negatif 12 dah, maka penuh siap. Okey, tak apa, tengok lagi. So, fx sama dengan x kuasa 2 tolak 8x tambah 16. Buat benda yang sama juga. Sebab tu dia ajar nak pakai apa ni?
16. 16. Pada rampai. 4 darab 4. So 4x tapi nak dapatkan negatif 8 dan ditambah. Dua-dua negatif. So x tolak 4, x tolak 4 sama dengan kosong. Sama kan? Kalau sama buat satu saja. So, tapi kalau saya terbuat dua boleh tak? Boleh. Tak ada hal. Dia positif ke negatif? Positif. Senyum. Nah, korang tulis ni dah markah dah tau. Oh, positif senyum. Dah lah. Cukup dah. Okay. Tak, inilah Hani dipanggil redor. Okey. Bila ada 4 sahaja, maksudnya dia kalau ada 4 sahaja, saya cakap maksudnya dia bersilang pada paksi X dekat satu tempat sahaja. Ni ada dua kan? So korang buat ni ada dua lah. Kalau macam ni, dia ada satu je. So dia macam ni. Ni 4. Ni tadi 2. So ada 2 lah. Yang ni dia sentuh satu je. Faham tak? Yang ni bila kita buat ada dua jawapan yang berbeza. Ini paksi X. So dia kena ada 2 titik. Sebab jawapan dia 2. Ni kan 4, takkan 4 macam mana? Dua-dua jawapan dia 4. Satu je lah. Dia bersilang satu tempat saja. Okey, ni macam mana Zul 16? Okey. Tengoklah betul-betul. Kalau 4 positif belah kanan betul. Maksudnya paksi Y dia mesti belah kiri. Sebab kat sini mesti ada nombor 3, nombor 2, nombor 1, betul tak? Kalau korang buat 16 belah sini, 16 belah sini. 1, 2, 3, 4. Kau yang bahasa Jawi kan? Kau buat macam ni. 1. Wah, confident. Siap kau pernah ni cakap. Kau agak kan? Sadarlah. Okey, faham Apa tak boleh jangan risau, saya akan ni lagi. Yang ni kita bisa improve lagi. Okey, B, C. Fx sama dengan negatif 2F. Negatif. Kau sebut tu ada negatif lah. Boleh kecilkan bagi 2. So, dia dapat negatif tu darab semua negatif. Tapi sepatutnya tak boleh darab negatif. Kalau graf dia negatif. Sebab kita nak dapatkan unsur tu. Kita tak payah nak biarkan. Okey, so bahagi je. Negatif X kuasa 2 tambah X tambah 20 sama dengan kosong. Okey, ini X. Abaikan negatif itu dulu. 20 nak dapatkan X. Pada 5 ataupun 5 dalam 4 So 5x, 4x nak dapatkan positif X. 1. Positif, negatif dekat tolak kan? Negatif dekat nombor yang kecil. Okey. Sekarang negatif kat sini tau. Kalau korang letak sini negatif, positif je. Tak boleh. So negatif ni jangan letak kat sini. Negatif ni dipunyai. Sebab itulah sebenarnya ada panah. Tapi saya tak buat. So dekat X yang atas. Ini tak ada. Apa? Lama-lama korang akan nampak lah. Sebab negatif tu kat sini. Okey. So tulis jawapan negatif X tambah 5 X tambah 4 sama dengan kosong. Negatif X tambah 5 sama dengan kosong. Negatif X sama dengan negatif 5 X sama dengan 5
X tambah 4 sama dengan kosong, X sama dengan negatif 4. Okey? Negatif 9. Positif, negatif 4. Okey, tengok. 4 dengan 5. Mana besar? 5 besar. Maksudnya garis tu kena dekat dengan 4 kan? So, ni kan tengah-tengah. Kalau saya dekatkan lagi, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan tengah-tengah. Okay. So, kat sini akan jadi 20. 20, betul tak? 20 kat atas. Janganlah tiba-tiba kau bawa kat bawah 20. Tu negatif. Dapat markah penuh. Ni saja contoh. Ni memang ada dah sekian. Dalam mat ada tak? Mat ada. Tapi dalam mat ada satu benda yang kau perlu belajar lagi. Siap. Ada belajar kompor juga. Tengoklah best nanti. Tak saya. Apa kalau Aiman Shah dengan Mali terpaksa mat, saya akan pastikan dia orang tak drop. Walaupun dia orang gagal sepanjang form 4 tapi dia orang takkan drop. Tengoklah. Ingat ADMAT, SPM dalam periksa sekolah, korang hanya perlu kalau nak pastikan korang lulus sahaja ADMAT dalam SPM, periksa sekolah pastikan dapat markah 10 dan ke atas sahaja. 10 dan ke atas, SPM nanti confirm lulus. 11 lulus lah. Kalau bawah 10, kena usaha sikit. Kalau markah kat periksa sekolah, asyik dapat bawah 10 je, maksudnya dia kena usaha lebih sikit lah untuk kena pastikan dapat 10 ke atas. Saya tahulah. Anak murid markah SPM, markah periksa sekolah, gagal. Kalau dia dapat 10 ke atas tu, maksudnya dia setakat lulus, dia dapat E. SPM, E lulus ya. Lepas tu saya kata kena atas 10. ADMAT, ya. Tapi periksa sekolah gagal lah. Memang kena marah je lah dengan mak. Tapi nanti kau kena sabar 2 tahun. Apa tu SPM mak kau senyum. Lulus, ya Allah masih kau lulus ADMAT. Tak ada lah nak angkat ambil ADMAT. Tak ada kan? Tak ada kan? Sama kau tak ada ADMAT. Kan? Kau lulus. SPM sabar. Dia yang time yang kemuncak SPM. Dia tak apa bagi gagal. Kau pun mengungkap lagi dulu. Yalah. Malah. Iya. Kalau Aiman nanti saya suruh kakak engkau lah jadi tempat untuk membebel. Saya rasa arwah mak kau dah bagi dah bagi amanat kat kau tu. Macam mana saya tahu orang tu boleh lulus ke apa kan? Sebabnya sepanjang belajar saya dah nampak dah ni markah, tengok orang ni selalu gagal tetapi dapat tiba-tiba SPM dia lulus. Biasa, memang biasa. Malah kakak Farid dulu pun gagal manjang SPM. Putus baik. SPM lulus. Husna, abang dia. Memang dah sebelum SPM memang asyik bawah 10 je sampai putus baik. Saya cakap dengan abang kau. Kau ni kalau kau tak usaha lebih sikit kau gagal ni. Betul pula gagal, tak usaha pula. Memang tak usaha pun. Saya tak cakap apa lah. Okay. Tapi of course lah sebab kat ADMAT lah dia kena marah dengan mak ayah. Ambil report card. Jadi dia hari ambil report card, sign sendiri. Saya tak biasa. Tak biasa buat. So dulu mak saya suruh sign sendiri.
Ada yang kalau cemerlang mak datang. Sendirilah. Yelah. Kadang pun saya cakap kat mak saya, mak tak payah datang lah. Habis tu, saya sendiri. Saya tak suka. Kalau saya dapat tulisan bagus pun saya tak bagi. Kecuali ada kawan-kawan maksa suruh. Sebab salah satu kelas tu, ada kawan maksa anak dia satu kelas dengan saya, baru ada yang tak. Sebab ada kawan borak. Biasakan mak-mak mesyuarat pergi tingkap. Kau tahu Izzah kenapa saya tak kerap pergi projek corner? Kalau saya pergi mesti mak kau tanya pasal kau. Oh. Kan rasa memang nak pergi nak makan. Tapi tak apalah sebab Izzah pasal tak boleh lah. Dia kena bagi tahu hari ni mak saya tak kerja. Oh okey, fine. Dah, kau kena faham kenapa sebab kalau saya jumpa mak korang mesti tanya. Jadi kalau tanya tak apa, kalau mengadu aduh lah. Mengadu ni saya tak ada benda yang betul, ada benda yang tak betul. Kalau ada benda tak betul, kalau sengaja kita salah cakap kan hati-hati pula. Kau kena faham. Contoh sebagai contoh ada sudah tuition saya form 5. Form 5, belum habis time lagi mak dia cakap, nanti kau habis belajar ambil ini cikgu lah. Dia pun lelaki lah. Lepas tu cakap apa? Dia macam ni mak. Kita tak suka makan sardin, tapi mak paksa kita makan sardin. Macam mana? Kita tak mau makan sardin, tapi mak suruh kita makan sardin. Macam itulah perumpamaan dia. Kata dia. Lepas tu mak dia datang jumpa saya. Cakap, mak anak dia cakap. Tapi saya cakap direct kat mak dia. Betul lah anak akan cakap. Betul ya? Betul lah. Akak suruh apa dia tak nak. Memang patutlah kena. Oh, ya salah ke? Kalau sebab saya berani cakap sebab mak dia boleh jenis yang boleh terima. Saya cakap lah. So macam mana? Sebab itulah kak kena tanya dia dulu. Dia nak belajar apa. Bukan kita yang buat keputusan. Okay. Jadi korang yang kena mak bapak korang. Bukan saya. Kalau ada setengah-setengah parent dia jatuh dulu. Jadi saya akan bagilah cadangan. Faham? Ini mak kau dah sibuk-sibuk tanya ni Ahmed. Macam ni mak Adi ni. Anak dia nak belajar. Nanti mak kau tanya tak apalah kak, akak dah belajar dulu. Cik Farid, saya dah faham dah. Mak dia memang akan suruh masuk kelas sains ni sebab kakak kau. Kan? Itulah. Malang jadi adik. Jangan faham maksud saya. Jadi kau dah betul sama belajar apa yang saya kat ni kau. Abang ada abang. Abang seorang. Ada abang kau ke kau yang sulung. Kau sulung kan. Kau faham apa maksud saya. Kalau kau sama belajar ni kau faham lah apa maksud saya. Macam tu kau baru terkenal dengan saya. Kalau kau tak faham lagi tapi nanti kau dah sama belajar lepas SPM kau faham lah. Apa biar. Time ni form 5 kau kena biar mak korang mesti. Ya, sebab saya tahu time form 5 lah. Sedua sama MSM ni. Telefon je kena bebel. Dia pun yalah. Muka tak nampak kan? Tak nampak kan muka kan? Tapi bil rumah sebulan sampai 1,000. Dia kain kat dua asrama, kita ada panggil reverse charge.
Reverse charge tu kita telefon, ada operator cakap, dia akan sambungkan ke rumah kita. Operator tu akan telefon rumah, tanya, ni sekian nak cakap. Kalau maksa terima, dia akan sambungkan panggilan tu. Saya tak, katalah satu minit RM1 contoh kan. Tapi kita kena bayar RM2. Dia double. Setiap charge tu dia double kalau kat asrama. Jadi kita panggilan reverse charge dulu. Sekarang saya tak pasti ada lagi kat asrama ke tidak. Sekarang kan semua boleh buat handphone ke apa kan. Tapi asrama masih tak boleh buat handphone. So, memang bil tinggi lah sebab masa suruh telefon lah. Tiap minggu tu seminggu sekali mesti saya telefon. Tapi confirm paling lama setengah jam. Paling sekejap setengah jam. Memang sampai sejam cakap dengan mak saya. Dia udang. Lamalah orang sekarang ni. Jaya teacher nak habiskan ni. Dia orang tengah teruja ni. So, lamalah korang sekarang ni duduk rumah kan. Confirm. Kan? Memang mak akan bising. Memang tak raya Aiman. Jangan tahu tapi tak apa sesuka kakak baca lagi. So nampak? Memang kau kena hadap. 2 tahun je ni. Tapi kau orang tanggung belajar tak ada ni mak nak tidur. Paling-paling ni kau balik tidur kat rumah. Hei, Izzah apa ni tidur? Mana belajar ni? Kau tak ada kerja ke? Bodoh je. Percayalah bukan mak kau orang mesti ni akan tanya, kenapa ni anak saya ni dah sama belajar pun masih tidur kat rumah? Dia penat lah tu akak. Dah lah dulu SPM lah. Saya kata macam tu. Lepas tu dia akan diam. Percayalah. Betul. Okey, jom nombor 2 last. Sebab tu gerah ada senyum yang tak senyum kan? Tapi itulah. Kalau MX ni. Pelan. Bapak periksa. Tapi saya faham. Orang gagal tu orang senyum. Tak ada perasaan. Tukar dia cakap, saya gagal besok Amek nanti ni bila tak dapat kelas di situ dia. Dapat kelas konon. Saya dah tahulah siapa dapat, tak dapat saya dah tahu. Tinggal kau nak periksa dan tahu confirmation dia. Soalan kau datang di sini. Okey. Lakar lagi ingat, bukan kelakarkan. X kuasa 2 tambah 5. X kuasa 2 tambah 5 je, itu je. Habis nak buat apa sih? Tadi buat rahsia pun tak boleh. Oh, sebenarnya. Tak, tetap korang samakan dengan kosong. Cuma tak boleh buat macam ni lah. Aturan tak ada. So, X kuasa 2 sama dengan 5. Tak boleh juga buat, tak boleh punca. Tak boleh punca. Maksudnya dia macam ni je. Okey. Tak boleh kan? Tak boleh nak rawat silang, tak boleh nak kira macam mana pun, tapi dia positif betul. Senyum. Oi, dah senang ni mungkinlah kau tak buat. Tak boleh nak buat darah silang tadi kan? Kira kau tengah kalkulator pun tak dapat jawapan sebenarnya. Dia mungkin syntax error pun. Maknanya Pak CX macam ni. Dia tak sentuh. Kan tadi tak boleh buat darah silang tu. Yang tadi ada 2, lepas tu ada 1, sebab jawapan ni 1, lepas tu ada 2 balik. Tapi dia negatif. Yang ni tak ada langsung macam mana? Tak bersilang lah. Nampak? Pada graf tu saja. Okey. Positif 5. Alamak, ni macam mana saya nak letak positif 5 tu kat mana? Nak letak dah sini ke? Dah sini. Sekarang positif kan? Kalau soal kau nampak semua ni positif, kau letak dekat sebelah kiri. Sebab belah sini dia adalah, kalau kata X kuasa 2 tolak 5, korang terbalik kan?
So poster 5 dekat sini. Siap. Tu je. Ya, nanti dah efek sama juga. Tengok. Memang tak sama lah. Cikgu ajar nanti kau tengok lah. Orang mesti tak ni kan. Tak percaya cakap. Okey. Ni pula. Dia sama tau, dia ada contoh kat sini. Nampak tu. Ni nampak ni. Nampak? Dia tak sentuh. Okey, sekejap saya tunjuk Ni. Nampak? Ni sama macam ni kan, lebih kurang ni. Tapi dia negatif kan? Tak nampak Oh, takut setipu. Sebab tadi kan cikgu Ahmad kan kuat menipu. Sebab tadi saya dah cakap. Dah tak percaya dah kan. Saya buktikan dalam buku teks saya ada. Nampak ni? Kan? Sama kan macam tu. Cuma kat depan dia negatif kan? Jadi bila negatif, korang balikkan. Okey, ini saya salah. Jadi apa saya salah ni? Dia kena senyum. Tapi sini yang 5. Tengoklah contoh tu. Contoh tu. Negatif 3 di tengah-tengah tu. Negatif 3. Yang ni tak perlu, tak payah. Macam mata je tak payah. Sudah buat banyak kali dah, tak payah. Tak ada apa. Okey? Alright? Okey. Okey, tak apa, kita tengok. Sambil-sambil tengok tu, kita tengok lagi. Kat atas tu dekat dulu. Okey. Yang tu pula. Yang B tu. Dia ada macam ni pula. Sebenarnya dia benda yang sama. Kalau korang tengok 2x kuasa 2 tambah 1 sama dengan kosong. So 2x kuasa 2 sama dengan negatif 1. X kuasa 2 sama dengan negatif 1/2. Masalahnya tak boleh punca negatif. Sama lah, tak boleh juga. Jadi kes dia akan sama juga jawapan macam ni. Tapi dia posting kan? Senyum. Yang ni dia 1, lepas tu pasti X. Ni pasti Y, ni pasti X. Cara tu lah siap. Okey. Tak, korang jangan ada selengkap-lengkapnya, tapi nanti dah belajar tak ada pun, tak payah. Ikut je lah, buat je lah. Ini mana dah ada. Okay, so negatif X kuasa 2 tambah 2. Alamak, negatif. Negatif lah. Macam tadi kan? Ini berapa? 2. Dah siap. Dah. Dah tu je. Okey. Kalau tengok buku teks macam-macam lah dia kan. Nampak lukisan tu membuatkan korang lagi tak puas hati kan. Sebelum sejenis saya nak korang suka dulu. Nanti saya tambah sikit. Tetapi itu dah cukup lah sebenarnya. Sebenarnya tambahan sikit kat sini je. Kalau tu biasa ni pasti Y, ni pasti X. Pasti Y, pasti X. Y, pasti X. Betul. Okay. Cuma dekat matematik nanti, dia akan kena cari titik ni koordinat dengan koordinat dia. Adalah ada extension sikit. Tapi saya tak tunjuk kat Mac lah. Itu memang kena ambil Mac lah. Form 4 juga akan belajar. Okey, lepas tu bahagian-bahagian terakhir ni kita ada soalan-soalan ayat. Okey, bla 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 bla. Okey, yang ni saya akan buat minggu depan. Jadi teacher nak masuk. Teacher nak masuk ke teacher?
Kita dah tak ada. Dah tak ada. Okay, ni okay. So untuk minggu depan saya akan fokuskan pada soalan komprehensif tu. Soalan komprehensif ni dia macam summary. Kita dah habis dah bab ni. Dah selesai dah. Selesai dah bab ni. So nanti kita akan ulang kaji balik daripada awal sampai habis minggu depan. Minggu depan belum puasa ni kan? Kita belasah lagi. So nanti bulan puasa kita akan belajar bab 2 je lah, slow-slow lah kita belajar. Saya akan ajar korang slow-slow. Saya akan kekalkan Jumaat untuk korang. Korang masih kekal Jumaat. Okey. Korang kekal Jumaat, korang stay sini, mungkin kat profile ada kat sana kot orang teacher dari kecil kot. BI, sebab BI. Waktu ni waktu nanti dia nanti waktu korang masa bulan 4 nanti dia skor mini kelas 2.45 hingga 5.45. Hari Jumaat 2.45 hingga 5.45 3 jam. Minggu depan. Sebab kalau korang pasal siapa yang ambil BI dengan Math saja sudah tulis 60. Kat tulis sudah 60. Dia akan 50 dah 60. Math tu nak baru. Math belum lagi. Saya tengah pening. Tapi saya nak bagi tahu korang hari apa nak buat. Kalau boleh saya nak jumpa. Tapi tak tahu lagi ni berapa yang nak ambil. Yang saya tahu Haziq. Ali, kau tak tahu lah. Tak tahu lagi lah. Pergi ke tidak kan? Tak tahu lah. Itulah. Yang sekarang ni yang confirm Ali, Haziq, Aiman, Husna, Farid dengan Alia yang memang confirm mesti ada 5. Lepas kau 6. Kalau Aiman dengan itu, kalau dia orang betul-betul nak belajar jadi 8. Kalau 8, saya nak buat kelas semuka. Semuka. Okey, kemungkinan besar saya akan nanti saya beritahu lah. Kalau ada dah betul 8 orang, saya nak buat semuka. Jadi kita jumpa lah. Semua tak tahu ni korang. Sebab saya rasa korang ni pun tunggu sekolah baru nak tahu. Dah okey dosa. Hari tak hidup. Mesti baik je. Info dinamik ni serius sikit. Bisa beli. Kira murah. Dia memang semua ada masalah yang sama ni Poco ni. Poco itu nama benda ni. Poco? Ada benar. Tak ramai orang beli ni. Dia sebab harga murah, dia punya spek tinggi. Boleh main game dengan lancar. Tapi once kau dah pakai lebih 3 bulan, dia tiba-tiba termati. Mati tak hidup-hidup, mati pergi terus, pergi tak kembali. Sama tadi lah, tadi saya dah pergi service center dia dah. Dah try on tak hidup, try on tak hidup, try on. Lepas tu sampai service center tu, service center cakap, Encik pergi ke orang ni. Dia kata, tak payahlah, repair kat service center ni. Confirm nanti Encik repair kat saya, kat sini, data semua hilang. Berapa banyak, itu time. Lepas tu, dia kata repair kat orang sekian-sekian, nanti di bonified, boleh dapat data balik. Mana orang tu kat Ceras pula, KL pula. Tadi aku dah pergi sampai, saya dah pergi sampai PJ. Saya tak sempat Jumaat tadi sampai. Tu balik, tapi jadi ni, lepas tu baca-baca, ada orang kata, semua info tengah panas. Jangan tunggu lama-lama. Kalau tunggu lama-lama memanglah sampai ke petang. Kejap je lah. Sebab dia ada alat pemanas tu. Kan macam orang tinta kereta. Dia kalau alat pemanas tu dalam 3 minit macam tu lah. So kalau macam ni, cuaca macam ni, buat sejam lah. Buka, so bogilkan dia. Dia ada cara buka. Dia buka, letak kat tengah panas. Lepas tu okey, dah sejam nak pergi kelas ni. Sebelum ada setengah jam sebelum kelas. Okey, dah charge. Itu. Hidup.
Memang rezeki. Itu baru betul kita rezeki. Hidup sepanjang 2 hari ni patah kaki dia. Tak, semua nombor telefon korang semua dah ni. Susah. Orang macam Sir ni dia jadi susah. Dia kehilangan handphone. Tak keruan. Orang tak boleh main game je. Semua dalam ni. Nombor telefon korang, data, kerja. Sama lah macam laptop Sir ni. Semua dalam ni. Sekejap ni. Ya, nanti kita. Kalau kita nak masuk senang. Nak sambung ni sampai habis sebab ni. Sekarang kan zaman YouTube. Nak repair apa, basi buka je. Nak masuk tak? Okey. Nak datang kan? Ke online je? Datang, okey. Okey, fine. Kembali lah. Kalau kita bagi masa kat teacher dulu, teacher mesti overtime. Okay, kenapa kena belajar dengan teacher BI ni? BI ni setiap tahun kalau korang teacher sebulan teacher berjaya buat karangan 1 kali dengan korang, sebulan 1 kali. Maksudnya sepanjang korang belajar teacher sampai STM, korang akan lebih kurang 24 karangan. Kalau korang berjaya buat 1 bulan 1 kali lah, form 4 atau form 5. Mesti ada soalan akan ada lebih STM nanti. Ya, mesti ada satu. Itu memang ada. Macam tak percaya, tapi memang. Tapi tahun ni dengan tahun lepas tak ada. Sebab PKP masih bila nak buat karangan. Biasa saya akan suruh, teacher akan suruh satu kelas. Sebab tu bila banyak kali ulang korang ni, teacher bagi buat, korang buat. Sebab nanti masa periksa nanti, korang akan baca balik buku tu, yang tu keluar, korang dah untung. Okay, BI tak pernah lagi orang gagal BI tak pernah lagi. Setakat ni saya tengok BI paling terus siap. Benci ke tak benci, tapi benci ke tapi suka. Okay, so nanti kita sambung lagi Mac depan Okay, macam mana tadi baca Mac? Setakat yang tadi saja. Okay. Tak adalah kat sekolah janganlah samakan dengan sekolah memang tak. Okay. Sedaya upaya nak bagi korang suka ni. Okay. Sini, nak terbang lagi aku. Banyak nak dah kalau beli handphone kau ingat senang nak masukkan data balik, nak masukkan nombor telefon semua orang. Nombor telefon korang, mak bapak korang lagi.
Habis kena pasal tak? Kat jadual Sebab saya dah forward jadual minggu depan. So dia confuse. Oh, okay. Timing korang tengok je. Sikit sebab timing ni. Balik on time. Datang on time. Datang pun on time. Tapi kerja nanti kalau dah ada slot lepas untuk AI, dah tak ada lenient tau. Lenient means tak strict lah. Tak ada kerja. So, semua kena hantar masa tu juga. 1 jam setengah untuk AI je kan? Boleh? Okey, tu nak komen yang dah hantar tu. Okey, soalan what if challenge kan? What if? Okey, task pertama korang kena fikir satu soalan what if. Okay. Ada yang bijak sikit kan? Dia Google tau. Siapa Google? Tak kita tahu siapa Google. Dia Google soalan lah. What if question dia Google. So dia pilih daripada banyak-banyak tu. So siapa yang jawab task 1 tu ada yang dia kena reject. Dia jawab sorry line please. Dia bagilah soalan lain. Lepas tu dia bagi tu kena reject lagi. Tapi ada orang dia sekali je. Dia bagi soalan sekali je. Tidak approve. Tu okey. Dia bagilah soalan kelas tu. Agak-agak apa kriteria teacher pilih soalan tu? Kan dia minta line please. Teacher ni nak soalan apa? Macam ada orang dalam online ni. Asyik kena reject rasa 3-4 kali. Sampai dia pening tak datang dah. Mission. Pening dia. Dia pening teacher. Agak-agak apa kriteria yang teacher cakap okey boleh bagi task tu. Sebelum. Yang jawab task 2 ni lah. Dia boleh jawab. Yang tak lepas task 1 tu. Agak-agak apa? Siapa boleh jawab? Logik? Kau tahu? Tak ada? Nak? Tahu. Boleh reject tak? Saya dapat list lagi. Kalau kita reject saya dapat list lagi. Boleh reject berapa kali? Sekali? Berkali 3 kali. 3 kali. Kriterianya adalah satu je. Kriteria dia, teacher nak tengok karangan tu masa task tu. Dekat task yang kedua, teacher tengok soalan ni, kenal lah dengan soalan what if ni, nak tengoklah apa idea dia. Okay, ada satu soalan ni, dia kata, what if you are not a teacher? Soalan dia. Terus teacher terima. Aku rasa sebelum tu dia reject kot. What if you are not a teacher? Jadi, soalan tu sebenarnya untuk teacher kan? Dia nak tanya teacher. Tahu, teacher imagine dia tanya teacher. So teacher nak dia jawab apa? Soalan ni macam perangkap juga. What if you are not a teacher? So teacher nak dia bagi idea kalau teacher ni bukan teacher ni apa? Tahu? Tapi masalahnya dia jawab dia yang bukan cikgu tu. What if I am not a teacher? Faham tak? So which is sebenarnya tak jawab soalan. Faham tak? Sebelum tu dia dah tanya, boleh tukar tak? So sebenarnya dia tahu yang dia kena jawab kenapa teacher ni, kalau teacher ni bukan cikgu tau. Lepas tu lama tu baru dia hantar. Pada hantar tu ayat ini macam terbalik, tu tak jawab soalan ni. Rasa ada beberapa salah kan macam tu. Okay. So satu lagi saya daripada nak tahu lah korang punya idea masa jawab AC what if tu. What if ni kena what if yang out of the box tau. Bukan macam what if ada orang buat ayat what if apa kereta terbang lah kan. Kereta terbang. So kan macam benda yang tak mungkin terjadi. So tu ada what if. Kalaulah jadi Perdana Menteri dalam sehari. Kalaulah apa watak-watak kartun ni hidup. Kalaulah apa Naruto tu? Apa cerita Naruto ni? Naruto tu tak ya?
Ini soalan Naruto. Kalaulah ini. What if you become Naruto? So tu teacher bayangkan teacher nak jadi Naruto ni. So macam mana dia nak cerita ni? Okay. So rata-rata basically tidak memberangsangkan lah. Sebabnya kalau yang jawab on time tu 5 daripada 14 yang hantar online. Tambah lagi 2, 7. Lepas tu yang baru hantar hari ni, sorry lah tak sempat dah tanda lagi. Sebab boleh hantar lambat, dia cuma boleh hantar lambat. Boleh tanda lambat kan? Aci tak? Aci tak? Aci. Okay, balik challenge next. Kita tu. Okay, so teacher nak komen beberapa orang. Tengok your English book. Okay, tajuk what if challenge. What if challenge? Number 1. Yang tak ada tulisan tapi kita dah tegur banyak kali. Ni orang yang rajin buat ni. Kalau huruf I, make sure I tu huruf besar walaupun di tengah ayat. So Maziz. Tapi Maziz, ada orang saya lupa je Maziz. Jadi kita nak kita nak tegur lagi. Panjang kita nak type. Pastikan make sure I huruf besar walaupun di tengah ayat. Rasa dah cakap banyak kali. Siap type lagi. Sini Maziz nak tegur, Maziz tak buat. Mana tak buat? Tak isi minta hantar. Macam nak tegur ni? Akmal? Oh, tak tahulah. Macam nak tegur ni? Saya tak faham. I kat tengah. Huruf I tu, I. Ya, ya. I tu dia, ayat karangan tu, dia letak I kecil. Saya dekat tengah karangan letak kecil. Ha. Oh, ayat tu. I lah. Kenapa? Ali nak cakap dengan orang ni? Tahu apa? Apa susah nak ingat? I tu nama khas. Boleh tak I dekat hujung ayat? I titik boleh? Boleh? Total ayat? Boleh Ali? I kat hujung ayat? Ya. I titik. Saya dah cakap. Ha? Tak ada. I kat depan mana huruf besar kan? I kat tengah tu banyak kali jumpa. I tu kena huruf kecil. Faham Aiman? I tu kena huruf kecil, I tu kena huruf besar. Ulang Aiman Syah. I ini besar. Kat mana? Kat semua. Kat semua apa? Kat semua ayat. Boleh lah. Ustaz Zubrina, yang mana satu? A. Setuju Hani. Mana Hani? D. Masuk ke siapa? Kenapa? Kenapa D? Sebab sokong siapa Islam? Hani ke Husna? Tak tahu. Sebab koma atas D menunjukkan belonging atau kepunyaan. Ini pun menunjukkan kepunyaan juga. Apa beza C dengan D? Apa beza C dengan D? Dia ada koma atas tu, itu menunjukkan kepunyaan. Cat's tail, ekor kucing. Encik Alice, car. Apa beza C dengan D? Ali? Yang C tu untuk ramai-ramai tu.
Ayah dia ramai. Ayah saya. Ini plural. Okay, A dengan B ni sama-sama. Okay, soalan ni dia kata kalau nak boleh dapat straight A kalau tak payah belajar, tak payah study. Kalau dah boleh dapat semua A tanpa belajar. Kalau dah boleh? Tak boleh? Boleh ke? Boleh ke dapat straight A tak belajar? Boleh lah kalau memang dia jenis brilliant lah kan, study smart, tak payah nak buat nak buat mana, sebab datang sekolah je boleh panggil study smart. Okay. Ini soalan dia, kalau dah ada kuasa boleh bercakap dengan haiwan. Yang mana Farid yang betul? B? B tapi nanti dah orang saya lupa. Mana dia? Apa B? ING bukan. Atau bukan itu. Marisa. Tengok sampai tembus tau. Mana? A ke B? Tu pilihan dia pun. Ha? A? Aman Syah sokong siapa? A ke B? Walaupun kau pakai ni, dia tahu kau tengah senyum ke? Senyum. Tengok mata je. A kan? A sokong Izzah Hamid. Nanti sokong siapa? Sokong budak lelaki ke perempuan? Tadi ada jawab B. B? How dare you tak sokong budak lelaki? Sokong budak perempuan? Tak apa nanti kau Kahwin dengan perempuan kan? Kahwin ke kawan? Dulu ni. Kenapa jawab B, Aziz? Kenapa jawab B? Masya Allah. Hani, kenapa Hani? Tolonglah Hani. Panjangnya. Di situ. Ikan ada S kan? Ikan tu. Tapi maksudnya sama. Di dengan D ni maksudnya? benda Ini. Benda ni. Ini kereta terbang. Ini kereta terbang. Ini yang banyak. Power boleh kira tak, Ali? Power. Power. Kuasa boleh kira tak? Power je. Tak kira. Kira. So, power setuju tak? Tak. Apa verb untuk power? Siapa tahu? Power tu kuasa kan, noun. Kata nama kuasa. Siapa tahu dia punya verb? Power? Tak boleh. Power tu noun. Okay, untuk dia naik perempuan ni,
akan korang akan perasan banyak words BI ni dia punya imbuhan tu dari words yang sama juga. Macam bahasa Melayu kan, mahu ada kemahuan. Apa lagi? Betul kan? Apa lagi yang dia ada imbuhan dia akan jadi maksud lain. So English pun sama juga. Kalau power tu noun, dia punya verb adalah empower. Pernah dengar empower? Memperkasakan. Kan? Ada banyak lagi verb lain, nanti kita akan ada satu slot untuk tengok noun, verb, adjective, dia lebih kurang je dia punya word tu. Okay, how to spell superheroes? Senang, superheroes. Ini cerita kartun, karakter kartun. Dia cakap pasal superhero. Superheroes. Jadi macam mana? Sorry, Pak. Cerita dia menarik, no? Yang kartun area. Cuma yang menyedihkan dia tarik je. Kita tak nak tarik daripada kalau kerja-kerja bertulis semua kena dalam buku. Satu buku khas dah. Dia tanya apa tu dalam buku ke teacher? Teacher kena jawab apa? Teacher cakap tu dalam buku. Lepas tu dia tanya, nak kena hantar lagi tak teacher? Teacher kena jawab apa? Hantar. Kau suruh hantar. Kau pun tak hantar. Ingat cakap. Teacher jawab, up to you. Baik kan teacher? Sekarang terpulang lah nak hantar ke tak. Teacher banyak besok kontrasi tau. Saya je tak apa. Teacher dapat correction ni. Bukanlah correction salin the whole takkanlah salah sikit kena salin semua kali. Mana yang kena mak-mak sikit tu. Tapi sebab teacher terpusung dia baca karangan dia. Terpusung dia. Terpusung dia berdiri. Baca dah. Rasa nak pelampung dia. Lepas tu terus tak nampak kesalahan dia. Pergi baik. Seperti yang buat jawab soalan kalaulah awak bukan seorang guru, what if you are not a teacher? Kena guna kata ganti diri yang sama sepanjang esei. Bukan esei ni je, apapun esei pun kena guna kata ganti diri yang sama. Katalah dalam tu kita dah mula dengan I, kan? Itulah sebenarnya dia nak cakap you kan, patutnya you. Tapi sebab dia dah mula I, lepas tu dia tu ada we kat dalam tu. Tu tak boleh. Kalau I to the whole essay tu kena guna kata ganti diri I juga. Okay. Nombor apa tadi? 3 Sekolah 3 juga. Nak komen ni. Okey, sebenarnya setiap tahun pun awal-awal form 4 ni tapi dia lambat lah. Sebenarnya teacher selalu buat tu hujung form 3 nak naik form 4. Cakap buat ada aktiviti, tapi lepas ni dah ada slot untuk BI khas kan. Kita buat aktiviti, ada presentation. Preparation tu a week before lah. Contoh macam kelas minggu depan, teacher nak bagi dah hari ni assignment dia depan. So bila buat essay ni teacher nak remind lah, kata gentle reminder. Boleh ni? Betul kalau ada certain words yang tak tahu, boleh tengok dalam Google Translate. Tak mahu jelaskan ke kamus ni Aziz? Kamu tak tengok kamus sekarang? Tak tengok kamu tu. Ada orang dia tak suka kamus yang physical ni. Teacher boleh mudah teacher Google Translate. Google Chrome tu teacher buka, ceritain. Maksud apa? Okay. Tu dalam bahasa Inggeris. Contoh boleh type di semua tu. Okay. Perkataan sahaja. Tolong jangan salin ayat. Korang salin ayat. Tapi teacher tak pernah Google Translate tu kat area mana? Google Translate tu kat area mana? Google Chrome tu? Tak, dia cari je Google Translate.
pergi kat mana? Chrome. Kat Google, kita tahu je. Lepas tu type Google Translate. Ha. Saya tak pernah guna Google Translate. Boleh masuk ke ayat Boleh. Tapi kalau tengoklah kalau pandai tak memang harus Google Translate, betul? Enter text. Sebenarnya kan kalau ada orang Google Translate dia cuba tahu tau. Percaya tak? Percaya Hani? Hani dia percaya. Sebab bila ayat tu terlampau sempurna. Tapi kalau nak cek dalam Google Translate ni word sahaja. Nanti lepas ni kalau ada word, kalau ayat berterabur tu maknanya contohkan the whole ayat tu jika anda the whole ayat tu yang kataan hujung tu tak tahu. Tapi yang depan tu dah tahu tulis masukkan yang hujung. Berterabur juga ayat tu. Kan BI ni dia bukan macam kita just masuk kan. Sebab ada perkataan BI yang dia terbalik. Contoh nasi ayam jadi ayam nasi kan kalau bahasa Inggeris. Okay, so kita nak bagi gentle reminder je ni. Kalau nak cari maksud perkataan sahaja, bukan ayat. Tapi kalau boleh masukkan ayat ni terima lah. Sebab memang ada kes tiap tahun. Ada satu tahun tu sampai nak ke tengah tahun form 5. Masih lagi. Perfect lah ayat dia ni. Sampai kita jumpa yang sebiji dalam buku. Masa tu apa teacher rasa? Tak tahu lah masa tu macam mix feeling tau. Tak nangis ada, geram ada, marah ada, lawak pun ada. Lawak tu apa? Gigihnya dia. Meng-google essay. Dan dia salin balik dalam buku. Masa teacher tanya tu, masa tu dia ni tau, dia antara budak baru masuk ke BI. So teacher ingat macam hebat lah BI dia ni. Tahan ni kan. Lepas tu cakap, tapi tu lah langsung tak ada salah. Takkanlah kan. Lepas tu teacher Google soalan lah apalah ni. Tengok keluar sebiji. Anak-anak ni semua ada tak tu. Suruh sampul lah pasal. So teacher cakap dalam kelas, teacher tak tuduh siapa-siapa tak ada nak malukan siapa-siapa dalam kelas tu. Tapi orang sendiri boleh tahu dari siapa kan. Okay. Sebenarnya untuk kebaikan korang juga. Sebab kalau belajar dari Google ni macam Google yang tanda kan, betul tak? Bukan teacher yang tanda. Okay, untuk minggu depan, kelas minggu depan ya. Setiap orang kena bawa sediakan 10 barang. Okay, 10 barang. Bukan susah, kecil je. Teacher tak nak tunjuk contoh sebab nanti kalau teacher tunjuk contoh, korang ambil. Betul, nanti korang ambil. Tak ada sama sebab teacher macam tak boleh sama. Korang ambil adik-beradik je yang teacher tunjuk tadi. Teacher bagi satu contoh je lah ya. Okay, contohnya benda tu pengetik buku. Benda tu pengetik buku kecil kan. Macam teacher sebelum ni, teacher tunjuk contoh. Teacher letak dalam satu dulang, teacher selotip. 10 barang tu dalam bekas yang sama. Kalau tak muat dulang tu, mungkin boleh letak kotak ke. Kotak, tapi bukan yang macam 3D je kotak, 2D je. Mungkin ambil dia punya satu bahagian sisi kotak aja, potong. Letaklah 10 barang dekat kotak. Dekatlah pakai selotip tu kan. Tu boleh juga cik contoh macam pengetik buku tu boleh lah. Tak nak bagi contoh lain nanti korang tak ada idea pula. Tapi kalau antara contoh Alim ni sama pula dengan Ustaz kan. Macam sama satu barang tu sama, tak apalah. Tapi kena barang yang muat dalam satu bekas. Contoh teacher saya punya muat 5 je. Awak ada lagi tu? Ada tu. Yang kat rumah jangan nanti minggu depan tiba-tiba ada yang apa? Terlupa lah, tak datang sebab tak prepare lah kan. Sebenarnya kelas form 4 ni kan kena bersemuka sebab semua sebab cukup kan 14 orang. Tapi kalau tak datang ada sebab yang tu biasalah. Kalau katalah korang pun kita ada kat rumah, kalau selambat bagi link tu saya tetap akan bagi video later. Contoh macam sebab lambat, internet lambat ke, tak apa slow ke dalam kan. Saya akan bagi video sebab benda tu tak akan record untuk rujukan. Okey? Ada soalan yang pasal 10 barang tu? So nanti bawa tu macam besar kan, kena masuk dalam beg ke, bawa dalam
Beg plastik ke, boleh? Bawa ni nak buat. Bawa tu jangan tunjuk kawan. Tengok aku punya, tak boleh. Bawa tu bawa lah. Bawa dalam beg simpan. Nanti dia cerita agak ambil depan. Tak surprise. Tak surprise. 10 barang. Ada soalan? Kau apa ya dia? Anything. Apa yang boleh dekat lah dekat benda tu. Kita cadangkan dulang-dulang air tu, dulang air. Ataupun chopping board ke. Boleh lah. Kotak ke dah ketak-ketak ambil kan. Kita nak lekatkan barang tu. Tak apa, nanti apa-apa soalan tak faham boleh PM. Okay. Itu barang tu nak dekat terus ke nak bawa? Dekat terus. Datang tu memang dah ada. Dalam beg. So macam kalau tiba giliran nanti kita akan cerita kan. Kalau sampai giliran tu just keluarkan je. Tada. Tak lihat je lah. Nak? Tak lihat. Boleh juga. Jangan cakap. Takkan nak buat tak lihat tu tak lihat. Saya tak boleh buat kat situ. Ah. Apa-apa yang boleh ditampal. Kalau rasa benda tu berat masa tampal berat sangat lah. Dah lain. Banyak benda kat rumah kan. Okay. Jumpa minggu depan. Jumaat juga kan? Minggu depan dah bulan 4. Sekarang hari apa, Ahmed? Wah, ini tak tahu.